Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Yang dihormati, dikasihi sekalian ahli keluarga, yang dihormati, dikasihi ibunda tercinta, dihormati adik-adik yang disayangi, adik-adik, sanak saudara, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat handai, seterusnya muslimin, muslimat, sidang pendengar yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan dengan kefakiran ilmu yang Allah berikan. InsyaAllah pada kali ini saya cuba untuk membaca kitab yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni yang bertajuk La Tahzan, yakni jangan bersedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita ini kita pasti akan menempuh bermacam-macam dugaan dalam kehidupan, aneka ragam dalam kehidupan. Ini memang sudah menjadi fitrah kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang hidup seronok daripada awal kelahirannya sehingga kematiannya. Kita juga tidak ada manusia yang hidup dalam keadaan bersedih daripada awal kelahirannya sehingga kematiannya. Pasti di sana diselangi oleh, di antara kegembiraan itu ada kesedihan, dan di antara kesedihan itu akan ada kegembiraan. Ini fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Cuma dalam menghadapi perkara ini, dalam fitrah ujian yang Allah berikan, kita kata masa-masa manis hidup ini, ada gembira, ada kesedihan. Kita jangan melupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita gembira, jangan kita terlampau bergembira sehingga melupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita gembira. Itu juga dalam kesedihan, jangan sampai kita sedih sehingga kita melupai Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta kita.
kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini dia menulis sebuah buku, La Tahzan, Don't be sad, jangan bersedih atas apa yang berlaku. Walaupun kesedihan itu tidak dapat dielakkan, dia akan pasti datang. Di fitrah manusia, lah macam mana kuat keimanannya pun kesedihan itu akan datang. Ada masa kesedihan. Tapi bila ada benteng, ada pagar yang memagari kita dengan keimanan, kesedihan itu dapat kita redakan, dapat kita kurangkan. Dan kesedihan itu dapat kita bawa mengikut acuan Islam. Tidaklah kesedihan itu sampai kita peringkat sampai hingga sanggup membunuh diri. Karena bersedih, manusia sanggup membunuh diri karena kesedihan itu. Itu maknanya kesedihan itu tidak dipagari, tidak dibenteng dengan benteng Islam. Dan begitu juga keseronokan juga dipagari dengan batas-batas Islam. Kadang-kadang keseronokan itu akan melampaui batasan. Akhirnya dia boleh membawa kepada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita daripada keseronokan yang berlebihan itu. Berapa ramai orang yang terlalu berseronok ketika memandu kenderaan, akhirnya berlaku kemalangan. Berseronok tidak kena tempat. Ada berapa ramai orang yang berseronok, akhirnya dari keseronokan tadi timbul permusuhan di antara mereka. Sebab itu hati-hati dalam segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupan kita ini. Mesti ada batasan, mesti ada panduan dalam menjalani kehidupan kita ini. Dalam kitab ini mengarang memberitahu setiap manusia seharusnya selalu mengingati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kepada pengarang kitab La Tahzan ini, itu almarhum Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Mudah-mudahan Allah rahmatinya. Setiap manusia seharusnya selalu mengingati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Harus kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita. Ini kerana nikmatnya yang meliputi kehidupan kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kesihatan badan kita, keamanan negara, hutan belantara, udara dan air yang bersih, serta masih lagi banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semua itu untuk keperluan kita manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dan kita sebagai hamba Allah, ya Allah Subhanahu wa taala berikan fikiran. Ya Allah jadikan kita khalifah. Dan dunia ini dijadikan tempat tinggal bagi manusia. Allah pilih planet yang terbaik untuk manusia, yang sesuai bagi kehidupan manusia. Allah pilih planet bumi. Karena di sini ada keperluan yang diperlukan oleh seorang manusia. Allah Maha mengetahui. Allah tidak hantar manusia ke planet Marik dan planet-planet yang lain yang masih banyak. Allah hantar kita ke planet bumi ini kerana Allah tahu di sini banyak sesuai dengan keperluan manusia. Maka dengan nikmat-nikmat ini sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga kepada kita sampai hari ini. Sudah berapa ribu tahun. Wallahu a'lam. Kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jaraknya lebih kurang 1443 tahun lebih. Apatah lagi dengan Nabi Adam alaihissalam. Dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam mungkin puluhan ribu tahun. Kita jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Inilah dunia tempat kita yang Allah hantarkan. Dan Nabi Adam alaihissalam sendiri pun dihantar ke bumi ini, ke dunia ini untuk menjalani kehidupan dan menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasulullah, menjadi seorang Nabi dan menjadi seorang Rasul yang mengajak manusia ke arah kebaikan. Dan diakhiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dalam kitab ini pengarangnya mengatakan nikmat yang banyak ini patut kita kesyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ini Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 24. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita nak menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya tidak terhitung. Nikmat pada diri kita. Jangan kita macam nikmat pada orang lain lagi. Nikmat diri kita dulu. Mata kita, telinga kita, pendengaran kita, kaki kita, tangan kita, lidah kita. Semua itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kenapakah Allah tidak? Kerana Allah kata, kenapakah kamu tidak memerhati kepada diri kamu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, pada kejadian diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Supaya kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah sebut banyak dalam Quran. Demikianlah banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, yang anugerahkan kepada kita. Dunia ini beserta apa yang ada di dalamnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Tapi kita sebagai khalifah yang mentadbir bumi ini, segala pokok kayu, hutan belantara, laut, Allah sediakan untuk kita. Ikan di laut, manusia mampu mengambilnya. Manusia mampu menangkapnya. Walaupun manusia tidak pandai berenang. Burung yang terbang di udara, manusia mampu menangkapnya. Manusia mampu mengambilnya dengan akal fikiran yang Allah berikan kepada manusia. Buah yang tinggi, pokok yang ada buah yang tinggi, manusia tidak mampu untuk nak mengambilnya dengan tangan. Allah berikan akal, mampu buah itu dimakan oleh manusia dengan dikaitnya buah tersebut dan bermacam-macam cara. Manusia bukan burung, tapi dia boleh terbang. Dia boleh ke udara dengan menaiki kapal terbang dan sebagainya. Manusia bukan ikan, boleh berenang di lautan. Tapi manusia boleh berenang di lautan dengan akal fikiran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang buas, gajah yang begitu garang, harimau yang begitu garang, gajah yang begitu besar, singa yang begitu garang, mampu manusia menjinakkannya. Sebab apa? Akal fikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia.
Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Semua ini diberikan kepada manusia, kepada kita, apa yang ada di dunia ini untuk kita mentadbir. Tapi kadang manusia tidak pernah menyadarinya. Menguasai kehidupan, manusia menguasai kehidupan, tapi tidak pernah mengetahui kebaikan yang ada padanya. Diambil saja. Tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk umum, percakapan ini umum, tulisan ini. Saya baca tulisan ini umum, termasuk diri saya dan ahli keluarga saya. Sama-sama kita berfikir, muhasabah diri. Bukan nak tuju kepada sesiapa, tidak, umum. Muhasabah diri ini kita untuk umum manusia. Nasihat menasihati. Wa ta'awanu 'alal birr. Tolong-tolonglah kamu atas kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kamu bertolong-tolong. Jangan bantu-membantu. Bertolong-tolonglah kamu, berbantu-bantulah kamu dalam kebaikan. Dan janganlah kamu bantu-membantu dalam perkara permusuhan dan dosa. Kita bantu-bantu dalam kebaikan. Kita bercakap untuk memberi nasihat di atas kebaikan. Manusia kadang tidak pernah menyadarinya. Dia menguasai kehidupan itu, tapi dia menguasai hanya, dia merasakan itu memang haknya. Memang disediakan, memang ada. Tapi dia tidak memikirkan siapakah yang menjadikan, siapakah yang menyediakan, siapakah yang memberikan segala kemudahan itu. Allah sebut dalam Al-Quran, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sebut dalam Quran surah Luqman ayat 20. Dia telah memberikan nikmat-nikmatnya secara sempurna kepada kamu, baik yang zahir maupun yang batin. Dia beri kepada kita. Maknanya segala apa yang kita dapat di dunia ini, segala kemudahan yang kita dapat dalam dunia ini, sama ada secara kita sedar atau tak sedar, adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma ikhtiar, berusaha, tapi yang memberi yang sebenarnya, pemberian yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Segala nikmat yang Allah berikan, sama ada nikmat zahir ataupun batin, nikmat iman, nikmat Islam, dan segala-segala lagi. Allah berikan mata, Allah berikan lidah, 2 bibir dan 2 tangan, 2 kaki. Itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhan yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Allah berikan 2 mata, Allah berikan 1 lidah, 2 bibir, 2 tangan, 2 kaki. Nikmat manakah lagi yang kita nak dustakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang kamu nak dustakan? Nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu nak dustakan, yang kamu tak mau ikut peraturan-peraturan Allah, peringatan-peringatan Allah? Sampai begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, yang ada dalam tubuh kita, yang Allah lengkapkan dalam diri kita, dalam jasad kita. Apakah kita mengira bahawa berjalan dengan 2 kaki itu merupakan satu hal biasa? Kadang-kadang kita merasakan bahawa nikmat yang ada pada kita ini satu benda yang biasa. Semua orang ada. Dan kadang-kadang kita tidak, kesyukuran itu tidak kita syukurkan kepada Allah SWT dengan kesyukuran yang selayaknya. Kaki semua orang ada.
Dia tidak merasa nikmat betapa besarnya nikmat kaki itu. Padahal di sana masih ramai manusia yang tidak mempunyai kaki. Dia mempunyai kaki, tapi patutnya dia merasa bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah itu. Karena di sana masih lagi ada manusia yang tidak Allah berikan kurniaan kaki kepadanya. Apakah kita mengira bahawa kita berdiri tegak di atas kedua betis itu merupakan suatu yang mudah? Kita boleh berdiri atas betis, duduk di atas betis. Padahal masih ramai manusia lain yang kehilangan dua betisnya. Maknanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita perlu zahirkan dalam diri kita. Kadang-kadang kita zahirkan hanya seketika, kemudian kita alpa. Bukan tak bersyukur, kita bersyukur, tapi kita anggap itu sekarang perkara biasa yang Allah berikan pada semua orang. Padahal itu merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan. Nak tahu nikmat itu besar atau tidak besar, kaki yang Allah kurniakan kepada kita tiba-tiba suatu hari Allah ambil sebelah dengan sebab sakit, ya. Minta maaf lah. Dengan sebab mungkin kecil manis, terpaksa dikerat sebelah kaki. Lututnya, ambil lutut dari ke bawah. Di situ baru dia tahu bahawa nikmat yang Allah berikan kepadanya selama ini, Allah tak dapat nak dinilai. Padahal sebelum ini, dia juga merasa nikmat itu, tapi tidak dia merasa bila dia kehilangan nikmat yang Allah berikan itu, baru dia rasa betapa bernilainya nikmat itu. Berbanding sebelum ini. Tangan kita, jika ditakdirkan Allah uji dengan kesakitan dan sebagainya, yang doktor kata terpaksa dipotong tangan sebelah dari bau ini, dipotong, tinggal satu tangan. Masa itu baru dia menyesal, baru dia berasa Allah betapa nikmatnya nikmat Allah berikan kepada aku selama ini. Yang aku tidak tahu pun, aku tidak tahu bahawa tangan ini bukan nikmat yang besar. Bila hilang, baru rasa kehilangan satu yang berharga. Bahkan dia sanggup mengeluarkan duit kalau boleh tangan itu diletakkan kembali. Kaki itu dapat disambung kembali. Dia sanggup mengeluarkan duit yang banyak. Mungkin puluhan ribu dia sanggup. Asalkan dia boleh berjalan kembali seperti biasa. Tangannya ada kembali seperti biasa. Tapi tidak mampu. Tidak boleh dah. Tidak boleh dah. Kalau boleh pun bukan seperti asal. Ini nak merupakan bahawa diri kita dan diri kita ini semuanya nikmat yang Allah SWT berikan. Apakah kita merasai nikmatnya tidur dengan memejamkan mata itu? Kita merasa betapa nikmat tidur biasa itu biasa saja. Dan kita tidak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat tidur itu. Sebab itu sebelum kita tidur kita baca Alhamdulillah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku tidur. Dengan namamu ya Allah ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati. Sebelum tidur, selepas bangun, Alhamdulillah kita masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah aku mati. Karena masih ramai orang manusia lain yang tidak dapat tidur karena sakit dan sebagainya. Satu nikmat yang Allah berikan. Pernahkah kita merasa bangga ketika kita makan makanan yang lazat? Kita merasa nikmat makan makanan yang lazat dan minuman sejuk yang lazat, yang mahal. Sementara masih lagi ramai orang lain yang tidak dapat makan dan minum hanya kerana sakit yang mereka deritai. Mereka ada segala-galanya duit, tapi mereka tidak dapat makan makanan yang kita makan itu. Kelazatan makanan yang kita makan itu. Kerana sakit dan sebagainya, kerana pantang dan sebagainya. Maknanya kita dari situ kita wujudkan kesyukuran dalam diri kita terhadap apa kurniaan yang Allah berikan kepada kita setiap masa.
Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tambahkan nikmat pada kita. Allah tambahkan nikmat, Allah tambahkan rezeki, dan Allah berikan kepada kita kelebihan-kelebihan, ataupun Allah berikan kepada kita pahala yang lebih penting, pahala kebaikan. Dan Allah akan berikan kepada kita jalan mudah, jalan kemudahan yang Allah tunjukkan kepada kita dalam kehidupan kita. Sebab kita di antara orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, aku tambah nikmat kepada kamu. Allah akan berikan nikmat yang lebih. Dan apa bentuk itu? Wallahu a'lam. Itu hak Allah. Nak bagi waktu mana, ketika mana, adakah semasa hidup, adakah hari ini, besok, atau hari-hari selepasnya, ataupun selepas kita mati. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janji Allah tetap benar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, dan jika kamu kufur atas segala nikmat yang aku berikan kepada kamu, inna azaballahi syadid. Sesungguhnya azabku amat pedih yang akan menanti kamu. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Renungkanlah betapa besarnya fungsi pendengaran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri kita daripada ketulian. Fungsi kebenaran, fungsi pendengaran, dengan dapat mendengar. Mana Allah jauhkan diri kita daripada sifat tuli. Bayangkan jika telinga kita tidak dapat mendengar, menjadi tuli. Asal dapat mendengar, tiba-tiba Allah ambil nikmat itu, kita tidak dapat mendengar. Ketika itu baru kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa besarnya nikmat itu. Telah hilang dari kita. Penglihatan kita Allah ambil. Akhirnya kita menjadi buta. Dan kulit yang cantik. Dan akhirnya Allah jadikan kulit kita itu penyakit-penyakit yang boleh merosakkan kulit kita yang cantik itu, seperti gatal dan sebagainya, kudis dan sebagainya. Itu nak menunjukkan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk kita mensyukuri segala apa kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan fungsi fikiran. Dengan fikiran ini kita dapat berfikir. Itu nikmat yang Allah berikan. Apakah anda ingin menggantikan mata anda dengan emas sebesar gunung Uhud? Kata Dr. Aid Abdullah Al-Qurni, apakah kita sanggup nak menggantikan mata kita ini dengan sebesar emas? Emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, yang berada di Mekah. Kita sanggup nak menggantikan mata kita itu, kita tukar dengan sebesar gunung Uhud. Adakah kita sanggup? Adakah kita mahu? Orang bagikan pada kita satu emas sebesar gunung Uhud. Dia nak ambil penglihatan kita, dia nak beli penglihatan kita dengan sebesar itu, nak tukarkan. Tidak sanggup. Sefakir-fakir mana pun kita tidak akan sanggup menjual 2 biji mata kita ini untuk ditukarkan. Walaupun emas itu sebesar gunung Uhud. Itu nak menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita ingin menjual pendengaran kita berharga perak satu bukit? Berikan perak satu bukit, emas perak satu bukit, ditukarkan dengan perak satu bukit, untuk nak diambil, dibelikan pendengaran kita ini. Adakah kita sanggup? Pasti kita tidak sanggup. Makna nikmat yang Allah berikan kepada diri kita lebih berharga daripada harta
yang sebanyak itu. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mahu membeli istana yang menjulang tinggi dengan lidah kita? Betapa indahnya tulisan, cantiknya tulisan yang disusun oleh pengarang. Adakah kita sanggup menukarkan membeli istana yang menjulang tinggi? Kita mahu istana yang menjulang tinggi, istana yang diidam-idamkan oleh semua manusia, dengan hanya kita menukarkan dengan lidah kita. Maknanya bisulah kita. Orang mengambil lidah kita menjadi bisu, tapi kita dapat istana yang tersergam indah. Adakah kita mahu? Pasti kita tidak mahu. Apakah kita mahu menukar kedua tangan kita dengan butiran permata dan berlian? Kedua tangan kita ini ditukarkan dengan permata dan berlian, tapi kita akan menjadi kudung. Adakah sanggup? Pasti kita tidak sanggup. Ini nak menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita tak perasan pun bahawa itu satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Ar-Rahman, banyak kali Allah sebut, banyak kali Allah ulang perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Saya ingat lebih daripada 10 kali, 15 kali Allah tanya kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi kah? Nikmat Tuhan mana lagi kah yang kamu nak dustakan? Yang kamu tak mau nak beriman, kamu tak mau percaya ni nikmat Tuhan mana lagi kah? Ya Allah beri kepada kamu ni, kamu nak dustakan. Inilah nak menunjukkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Muslimin muslimat rahmati Allah, kita sebenarnya telah dapat kenikmatan yang tidak terhitung dengan kesempurnaan tubuh badan. Tapi sayangnya kita tidak menyedarinya, kata pengarang. Bahkan kita hidup dalam kepastian dan terperangkap dalam kesedihan. Padahal kita masih memiliki roti yang segar untuk dimakan, air yang segar untuk diminum, dapat tidur dengan nyenyak, dan kesihatan yang stabil. Kadang-kadang kita merasakan satu kehilangan benda yang ada pada kita. Padahal dalam diri kita itu masih ada lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah beri kepada kita masih ada, masih banyak. Sehingga kadang-kadang satu benda yang hilang daripada kita itu yang kita sedih. Padahal nikmat lain kita masih lagi ada nikmat. Sekurang-kurangnya roti yang dapat kita makan, air yang dapat kita minum di rumah kita. Kita dapat tidur lagi dengan keadaan yang nyenyak, dan kita ada kesihatan. Itu nak menjadikan diri kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana diibaratkan kita beli ikan 10 ekor ikan. Kita bersiang ikan. Nikmat 10 ekor ikan. Ikan temenung kah, ikan apa kah. Tiba-tiba dimakan seekor oleh kucing, dilarikan seekor oleh kucing. Kita mengejar kucing tersebut. Kita mengejarnya sekeliling. Bila didapat, dipukulnya kucing tersebut. Padahal walaupun kucing itu ambil seekor, masih ada lagi 9 yang Allah berikan pada kita nikmat itu. Hanya 1 saja kucing itu ambil sebagai rezekinya, kita mengejarnya. Bahkan kadang kita memukulnya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita itu masih banyak. 9 ekor masih ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat manakah lagi, nikmat Tuhan manakah yang lagi engkau yang nak dustakan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Seringkali kita memikirkan sesuatu yang telah hilang dari kita. Termasuk diri saya dan semuanya. Kita memikirkan sesuatu yang hilang. Sehingga kita lupa mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Kita memikirkan sesuatu benda yang hilang, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang masih ada di sekeliling kita, yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah kita. Kita merasa sedih karena kekurangan material. Kita mungkin merasa sedih karena kekurangan material. Material mana? Mungkin harta benda. Tak seperti orang lain, kita kekurangan. Tak mampu nak menjadi seperti orang kaya. Tak mampu seperti orang yang berada. Kita merasa sedih. Padahal kita masih memiliki kunci kebahagiaan hidup rumah tangga. Kita memiliki kebaikan, kenikmatan dan masih banyak lain lagi yang ada dalam diri kita. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu tidak memerhatikannya? Kita memikirkan suatu benda yang hilang, yang telah dicuri, yang telah diambil oleh orang, dan sudah kita mencarinya, sudah tidak jumpa, kita memikirkan itu. Sehingga mengganggu pemikiran kita, peribadatan kita kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan bahawa pada diri kamu itu masih ada kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kamu. Apakah kamu tidak memikirkan? Kamu masih mempunyai hati, kamu masih mempunyai fikiran, kamu masih mempunyai tenaga, kamu masih mempunyai tangan. Kamu masih boleh mencari lagi harta yang lain. Kenapa memikirkan harta yang hilang itu hingga mengganggu emosi kamu? Sehingga mengganggu peribadatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah diri anda, keluarga anda, tempat tinggal anda. Kata pengarang, lihatlah tempat tinggal kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesihatan kita, sahabat kita. Perhatikan semua. Dunia di sekeliling kita. Kita perhatikan kita masih ada lagi keluarga, tempat tinggal, pekerjaan. Kita masih lagi ada kesihatan. Masih ada lagi sahabat-sahabat yang baik. Dan dunia di sekeliling kita. Kita masih hidup di atas dunia yang ada di sekeliling kita. Janganlah kita termasuk dalam golongan yang ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui bahawa semua nikmat yang ada berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkarinya. Jangan kita termasuk dalam kelompok yang Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 83. Mereka mengetahui bahawa semua nikmat yang ada itu berasal dari Allah. Ya'rifuna ni'matallah, ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui segala nikmat itu daripada Allah. Tsumma la yunkirunaha. Tapi mereka mengingkarinya. Mereka batak indah. Semua nikmat itu Allah bagi kepada mereka. Tapi mereka tak batak indah. Bila hilang, baru berasa, oh itu nikmat Allah. Bila kaki kita sudah hilang, sebelah contoh, baru dia rasa, oh itu nikmat Allah. Selama ini Allah berikan kepada aku tidak bersyukur. Aku gunakan kaki ini untuk nak menendang orang. Aku menggunakan kaki ini untuk nak buat zalim pada orang. Ini antara yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Disebut dalam kitab tadi tentang kita masih ada keluarga, kita masih ada kesihatan, kita masih ada sahabat, pekerjaan, keluarga yang bahagia. Alangkah besarnya faedah yang akan kita dapat dicapai oleh seseorang dalam suasana persahabatan yang baik. Nikmat persahabatan. Alangkah besarnya nikmat yang dicapai oleh seseorang dalam suasana persahabatan yang baik. Saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya sentiasa akan mendoakannya dengan baik-baik. Doa-doa yang mustajab yang akan diperkenalkan
diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mustajab. Sahabat yang baik ini akan sentiasa mengingati kawannya. Bila dia berdoa, dia tidak akan melupai kawannya. Baik walaupun selepas sembahyang kan, di waktu lain kan, dia akan sentiasa berdoa. Kalau kawannya menghadapi musibah, dia akan mendoakan untuk keselamatan, untuk kesihatan sahabatnya. Ini kawan yang baik. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak dapat satu benda yang kita idamkan, yang telah hilang dari kita, tapi kita masih ada lagi benda lain. Keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, kesihatan, dan sahabat yang baik ini. Mereka masih ada di keliling kita. Mereka tidak hilang dari kita. Sahabat yang baik ini, dia akan mendoakan kita dengan baik-baik. Alangkah banyaknya faedah yang akan dapat dicapai oleh seseorang dalam suasana persahabatan yang baik itu. Alangkah bermaknanya bekalan yang akan didapati oleh seseorang dalam persahabatan yang baik, yang berlandaskan kasih sayang pada jalan Allah. Karena Allah lantas mendapat redha, karena Allah akan memberi keampunan dan ganjaran baik dari perasaan lantaran cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persahabatan yang dibina di atas Islam, di atas agama Islam, di atas Allah. Persahabatan dibina kerana Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keampunan dan keredaan Allah, akan mengiringi persahabatan itu. Jika persahabatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini termasuk dalam golongan salah satu 7 golongan yang Allah naungi di padang mahsyar. Mereka yang bersahabat. Tak kiralah 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi persahabatan mereka itu. Rajulani tahabban fillah. 2 orang lelaki. Nabi sebut 2 lelaki. Hadis itu ulama juga mengatakan bahawa lebih lagi. Makna sebut 2 tu bukan makna 2 saja. Kadang kita berkawan yang ramai. Tapi persahabatan itu tahabban fillah. Warajulani tahabban fillah. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tujuan kepentingan yang lain. Dan juga jika mereka berpisah nanti juga, berpisah mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin suatu hari mereka berpindah, mereka berhijrah, mereka berasingan jauh. Maka persahabatan itu, perpisahan itu juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana benci membenci, tidak. Ini nak menunjukkan bahawa sahabat yang baik ini, dia menjadi bekalan kebaikan pada kita. Bahkan dia diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran perasaan cintanya itu dibina di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang memandang sesama mereka dengan penuh erti dan cinta yang ikhlas kerana Allah. Mereka berbual, mereka memerhati antara satu sama lain kerana cinta kepada Allah, bukan kerana yang lain. Mereka berjabat tangan disalami dengan senyum simpul terhias di wajah masing-masing. Mereka menziarahi. Mereka mengingati antara satu sama lain di atas benda-benda kebaikan. Banyak hadis-hadis yang menggambarkan keadaan persahabatan yang baik. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan persahabatan yang baik. Ganjaran-ganjaran yang baik akan diberikan kepada persahabatan yang dibina di atas Islam, dibina di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dibina di atas kebaikan. Ijtama' tahabban fillah, dibina atas kecintaan, kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kasih sayang persahabatan di atas maksud keduniaan. Tidak.
Dibina di atas kecintaan kerana Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 7 orang yang akan dinaungi Allah di hari tiada lagi naungan kecuali naungan Allah yang satu. Salah satunya adalah 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Keduanya berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Itu hadis yang saya baca tadi. Warajulain tahaban fillahi ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang bersahabat kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah, mereka berkawan kerana Allah. Dan akhirnya mungkin satu hari mereka berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mendapat naungan di padang mahsyar nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Rasulullah mengatakan ada seorang lelaki yang menziarahi saudaranya di sebuah kampung yang lain. Ada seorang lelaki menziarahi saudaranya di satu tempat yang lain, yang jauh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat mengikuti lelaki tersebut, menunggu lelaki tersebut di pertengahan jalan. Tatkala berjumpa lelaki tersebut di pertengahan jalan nak pergi ke tempat lelaki tu nak pergi ke rumah tu, jauh tempat tu, tapi pertengahan jalan tadi Allah utuskan malaikat tunggu di pertengahan jalan. Kemudian malaikat tersebut yang menyerupai manusia bertanya kepada lelaki tersebut, kamu hendak ke mana? Kamu hendak pergi ke mana? Kemudian lelaki itu menyatakan bahawa dia tak tahu yang bertanya ini malaikat. Sebab yang datang itu, yang menyerupai itu lelaki, manusia. Saya hendak menziarahi saudaraku di kampung itu. Dia beritahulah dia nak pergi menziarahi saudaraku di kampung itu, satu kampung. Kemudian malaikat ini bertanya, malaikat yang menyerupai manusia ini bertanya, adakah kamu hendak membalas budinya? Adakah kamu pergi itu kerana nak membalas budinya? Kerana dia telah buat jasa pada kamu. Mungkin dia telah membantu kamu, ataupun dia buat satu perkara yang kebaikan pada kamu. Maka kamu nak pergi balas lah, nak kunjung balas balik. Kerana nak balas budi dia itu, maka kamu nak mengunjung dia balik. Tidak. Lelaki tadi jawab, saya nak mengunjunginya kerana saya mencintainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersahabat dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sayang kepadanya. Persahabatan saya ini dibina di atas lillahi ta'ala. Lelaki itu jawab kepada malaikat itu. Lalu malaikat itu pun akhirnya mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku ini adalah malaikat. Aku ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untukmu, untuk bagi memberitahu kepadamu bahawa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah. Allah nak memberitahumu, dia mengutusku supaya aku memberitahu kamu bahawa Allah mencintai kamu seperti mana kamu mencintai kawan kamu tersebut, saudara kamu tersebut. Itulah maknanya nikmat persahabatan yang dibina di atas Islam. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zikr bahawa Rasulullah SAW telah bertemu. Telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zikr bahawa Rasulullah SAW telah bertemu dengan para sahabatnya dalam satu majlis. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu duduk di sini? Dalam satu kitab Az-Zikr, Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bertemu dengan sahabatnya dalam satu majlis. Dalam majlis yang ramai lah. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu duduk di sini? Lalu sahabat menyatakan, kami duduk di sini kerana mengingati Allah dan memujinya. Kerana dia telah memimpin kami kepada Islam. Dia telah memberi kami nikmat kurnianya kepada kami. Kami duduk di rumah dia ini kerana dia ni orang yang baik, pemimpin yang baik.
Dia telah memimpin kami untuk mengenal Islam. Dia telah memberikan kami nikmat kurnia-Nya kepada kami. Dia telah memberi bantuan kepada kami kerana Allah. Nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepadanya. Rezeki yang Allah berikan kepadanya diberikan kepada kami dengan ikhlas. Yang Allah berikan kepadanya diberikan kepada kami dengan keikhlasan. Maka kami hormatinya. Kerana dia beri kepada kami itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak sesuatu habuan daripada kami. Dia bagi itu kerana Allah. Bukan maknanya dia beri kepada kami itu untuk hendak pada sesuatu pada kami, dari kami. Hendak satu habuan daripada kami. Tidak. Dia bagi itu kerana Allah kepada kami. Banyak dia bantu kami. Maka kami datang ke rumahnya ini kerana kami cinta kepadanya, kami sayang kepadanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tanya lagi, demi Allah, tidakkah perkara lain menyebabkan kamu duduk di sini selain daripada demikian? Nabi sebut, demi Allah, adakah ada perkara lain kot yang kamu duduk di sini ni? Nabi tanya 2 kali. Tadi tanya dah sekali. Tanya lagi. Ada perkara lain lagi kot yang kamu duduk di sini ni? Di rumah ni ada lagi kot perkara lain yang menyebabkan kamu duduk di sini. Kemudian sahabat-sahabatnya lain mengatakan, demi Allah kami bersumpah, tiada perkara lain menyebabkan kami duduk di sini selain yang demikian. Kerana cintanya kami kepada dia, kerana kebaikan yang dilakukan kepada kami. Kami sayang kepadanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukan kerana yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, adapun aku ini tidak menyuruh kamu bersumpah. Aku tak suruh kamu bersumpah pun. Kerana menuduh kamu duduk di sini macam ni, tanya. Akan tetapi Jibril telah datang kepadaku lalu memberitahuku bahawa sesungguhnya Allah membangga-banggakan kamu kepada malaikat-malaikatnya. Allah telah membangga-banggakan kamu. Dengan sikap kamu itu, Allah membanggakan kamu. Allah menceritakan sifat kamu itu kepada malaikat-malaikatnya. Allah membanggakan kamu hingga Allah menceritakan kepada malaikat akan sifat-sifat kebaikan kamu itu. Sebab apa? Persahabatan yang dibina kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dalam persahabatan ini, kita elakkanlah daripada ejek-mengejek, sangka buruk, mencari kesalahan orang, memutus silaturahim. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salas. Janganlah kamu memutus hubungan. Janganlah kamu saling berpaling tanah. Janganlah kamu saling membenci di antara kamu. Dan janganlah kamu saling berhasad dengki. Dan jadikanlah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidaklah halal bagi seseorang muslim berpaling dari saudaranya lebih daripada 3 hari. Maknanya berpaling ni tidak bercakap, menjauhkan diri daripada saudaranya, tidak bercakap selama 3 hari. La yahil, tidak halal. Allah telah mengajar kepada kita seperti di atas itu, dalam hadis tersebut, tentang bagaimana untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada berlaku pertentangan di antara persahabatan, berlaku perkahlian di antara persahabatan, berlaku permusuhan di antara persahabatan. Kawan yang baik adalah mereka yang boleh mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa di kalangan orang mukmin. Allah menyebut, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika kamu melihat ada 2 golongan orang mukmin yang berperang, yang sedang bergaduh, maka damaikanlah di antara keduanya. Ayat lain Allah berfirman,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka karena itu damaikanlah di antara kedua saudaranya dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dan musuh-musuh Allah dia amat memusuhi. Dia amat marah apabila melihat persaudaraan di kalangan umat Islam ini. Paduan di kalangan orang Muslim, bantu-bantu di kalangan Muslim, persaudaraan, persahabatan. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk nak memecahkan benteng persaudaraan yang dibina, persahabatan yang dibina. Oleh itu kita perlu menyadari perkara ini. Kita tidak memberi peluang kepada syaitan untuk mencari jalan untuk memecahkan persahabatan, persaudaraan supaya kita bergaduh sesama kita. Ini Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, janganlah kita marah pada diri kita sendiri dan janganlah kita memperkatakan suatu perkataan yang merosakkan persaudaraan di antara kita. Dan kita ikutlah segala kata-kata Allah yang Allah firmankan. Jika kita ikut bisikan ataupun bisikan syaitan ataupun bisikan daripada manusia sendiri yang nak mengadu domba supaya kita bergaduh, yang menjadi air batu api supaya kita bergaduh di antara kita sesama kawan, sama saudara-saudara Muslim khususnya. Hari ini kita lihat musuh-musuh Islam melaga-lagakan umat Islam. Berlaku negara-negara umat Islam bergaduh antara satu sama lain. Senjata diberikan oleh negara yang bukan Islam. Senjata diberikan oleh mereka kepada negara Islam. Diberi. Tetap supaya apa? Umat Islam berbunuh-bunuh sesama mereka. Satu pihak memberi senjata kepada negara negara Islam tersebut. Satu negara lagi memberi senjata kepada negara tersebut. Akhirnya berperang di antara dua negara. Lihatlah apa yang berlaku. Negara Iraq. Lihatlah apa yang berlaku negara Syria. Banyak lagi negara. Di Lebanon. Negara-negara tersebut bersengketa di antara satu sama lain. Lihat apa yang berlaku di Afghanistan satu masa dahulu. Dan alhamdulillah pada masa kini Afghanistan kembali balik. Dapat membina balik negara mereka. Di atas kesadaran yang masih iman yang masih ada di kalangan pejuang-pejuang, mujahidin. Ketika mana mereka menentang Rusia dahulu. Mereka dapat mengalahkan musuh yang kuat, iaitu Rusia. Yang cuba nak menjajah mereka. Mereka dapat menghalau Rusia. Tapi apabila Rusia keluar, akhirnya mereka bergaduh sesama mereka. Alhamdulillah hari ini, Afghanistan telah kembali balik membina negara mereka dengan wujudnya golongan Taliban. Talib ni mana pelajar, golongan pelajar, golongan muda, termasuk campur dengan golongan tua. Mereka membina negara mereka sendiri tanpa bantuan daripada tunjuk ajar daripada kaum-kaum penjajah. Bahkan penjajah telah lari dari negara tersebut, tidak mampu untuk melawan jihad yang kuat yang ada di diri penduduk mujahidin Afghanistan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Alangkah bahagianya kita dengan nikmat Islam dan dengan nikmat persaudaraan kerana Allah. Kerana Allah. Alangkah perlunya kita memelihara nikmat-nikmat ini dengan segala kemampuan dan segala yang ada
dan dengan segala cara yang ada yang kita miliki. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku, carilah sahabat-sahabat yang soleh. Bersahabatlah dengan persahabatan yang baik. Kerana ini merupakan penolong, pembekal. Kerana ini merupakan pembantu dan menjadi bekalan di sepanjang jalan kehidupan kita daripada dunia hingga akhirat. Ini buku yang saya ambil daripada almarhum Mustafa Masyhur, Syekh Mustafa Masyhur. Kitabnya Bekalan dalam Perjalanan. Dua kitab yang saya baca. Satu daripada Dr. Aid Abdullah Al-Qurni, La Tahzan, yang kamu berduka cita. Dan di sana ada penghuraian yang boleh dihuraikan bertepatan dengan apa yang dihuraikan dalam kitab La Tahzan ini, yang diambil yang dikarang oleh Syekh Mustafa Masyhur, Bekalan Sepanjang Zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang disampaikan ini untuk menjadi pengajaran kepada saya dan ahli keluarga saya dan kepada kita sekalian betapa nilai persahabatan. Dan begitu juga kita bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bersyukur atas pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan bagi orang yang diuji, bagi sahabat-sahabat yang diuji oleh sakit, demam, kesakitan dan sebagainya, bersabarlah dengan ujian tersebut. Karena setiap ujian itu pasti ada ganjarannya. Kita menerimanya dengan redha. Kita menerimanya dengan redha. Kita menerimanya dengan penuh keikhlasan kepada Allah sambil kita berusaha berdoa, kita mengubat. Dengan kita bermunajat kepada Allah, dengan bantuan semangat-semangat doa, semangat-semangat sahabat-sahabat andai, insya-Allah Allah akan memberikan kebaikan. Akan sampai waktunya, insya-Allah Allah akan menyembuhkan. Dan setiap hari, jika kita redha di atas apa yang Allah ujikan kepada kita itu, dosa-dosa kita akan luruh seperti mana daun-daun kering. Dosa yang ada diri kita itu luruh seperti mana daun-daun kering yang gugur. Dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa besar kita, minta ampun kepada Allah. Kita bersabar di atas ujian itu. Ujian kita tidak seperti mana ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub AS. Kita redha atas apa yang Allah ujikan itu, dan ada hikmah yang tersendiri. Ada hikmah yang tersendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Termasuk pada adik saya yang sudah setahun lebih tidak dapat berjalan. Yang menghidapi kanser tahap 4. Seorang ustazah yang mengajar di sekolah menengah Seri Pantai, Kuala Kedah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang mendengar, saya pohonkan doa. Mudah-mudahan dari doa tuan-tuan dan puan-puan, dan termasuk doa dari saya dan seluruh ahli keluarga, doa kita semua, Allah akan tunaikan hajat kita. Allah akan mustajabkan doa kita. Allah akan memperkenankan doa kita. Allah akan mempercepatkan makbul kita, doa kita, pemakbulan doa kita itu. Mudah-mudahan dia sembuh kembali, insya-Allah. Adik saya yang perempuan diuji oleh Allah SWT. Tapi alhamdulillah dia masih sabar. Sabar di atas ujian. Walaupun semayang di atas katil, walaupun semayangnya diambil oleh orang lain, kekal sabar atas dugaan itu. Masih lagi tangan yang bersenantiasa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berdoalah wahai, sabarlah wahai adikku. Sesungguhnya sentiasa kami semua berdoa untukmu. Lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kamu. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya fariju farij. Farj 'anna karbana wa hammana wa ghammana ya hayyu ya qayyum. Ya fariju farij. Farj 'anna karbana wa hammana wa ghammana ya hayyu ya qayyum. Ya fariju farij. Farij karbana wa ghammana wa hammana ya hayyu ya qayyum. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas muzhib al ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqaman wala alaman illa shifauk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di waktu yang sepertiga malam ini ya Allah, Engkau makbulah doa-doa kami ya Allah. Engkau makbulah doa-doa ya Allah, doa-doaku ya Allah. Agar Engkau ya Allah berilah kami keselamatan. Keselamatan dalam diriku, dari ahli keluargaku, dari sahabat handaiku, si adik keluargaku, adikku, kedua ibu bapaku ya Allah, ibuku ya Allah yang uzur. Berikanlah kesihatan kepadanya dan ayahku yang telah kembali ke rahmatullah. Kau jadilah kuburnya seperti seperti taman-taman syurga. Dan begitulah datuk nenekku ya Allah, guru-guruku ya Allah, sahabat handaiku ya Allah, yang masih hidup atau telah mati. Kau berilah kebaikan kepada mereka ya Allah. Dan begitu juga kepada pendengar-pendengar yang sudi mendengar ya Allah. Kau rahmatilah mereka ya Allah. Kau berilah kebaikan kepada mereka ya Allah. Kau permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Dan Kau akhirlah umur kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Saya rasa sekadar itulah dapat saya sampaikan. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik, yang kurang, yang tersasul, yang terkhilaf, semuanya daripada kelemahan, kefakiran ilmu yang ada pada saya. Hanya sekadar itu dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.